Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, yang dikasihi sekalian? Alhamdulillah kita bertemu pada My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Jumaat penuh barakah. Kita doakan Allah memberikan kepada kita bantuan pada setiap minggu, pada setiap hari, pada setiap saat untuk kita dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari Jumaat mungkin tuan-tuan sudah pun selesai membaca daripada surah Al-Kahfi. Kita memuji Allah dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi. Kita memuji Allah kerana Allah tidak jadikan kita begini sahaja, tetapi dibekalkan Al-Kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ada Al-Quran, ada peraturan perlembagaan sebagai panduan untuk memastikan di dalamnya itu tidak ada kebengkokan di peringkat pemikiran dan juga perasaan, agar kita terus lurus di atas sirat Al-Mustaqim pada minggu ini, pada minggu seterusnya. Hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Salam Jumaat. Salam penuh barakah ya kepada semua ya Ustaz ya. Kita ingin sama-sama doakan banyak-banyak hari Jumaat ni, kena banyak berdoa. Betul. Ya. Kalau katakan nanti selepas solat Asar ya, ataupun bila-bila saja pada hari Jumaat ni, banyakkan berdoa, beramal, kerana dalam Islam ini dia ada masa dan tempat yang special Ustaz ya, istimewa ya. Kalau katakan tuan-tuan berada di Mekah, Madinah, itu istimewa, masya-Allah. Tapi kalau tak berada di sana, belum lagi Ustaz ya, mungkin Ustaz nanti dah tarikh, nanti boleh maklumkan, mana tahu saya boleh ikut kan. Dan tuan-tuan juga kalau katakan Mekah, Madinah itu tempat, tetapi dari segi masa Allah berikan kepada kita setiap malam ya, setiap Jumaat. Ini antara tempat-tempat selain daripada ketika hujan ya, untuk kita membanyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa penting kerana apa? Nanti kita akan lihat pada halaman 346. Mari sama-sama kita lihat dahulu apakah sinopsis ringkasan halaman 346. Pada ayat yang ke-60 kita akan sama-sama melihat kepada sambungan ciri-ciri orang yang beriman. Allah sambung lagi ciri yang lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi pada ayat 60 hingga ayat 62. Kemudian bagaimana Allah menceritakan kecaman dan pelbagai perbuatan orang kafir Quraisy dan golongan musyrik terhadap orang Islam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita ambil pelajaran bahawa sebenarnya apa tugas kita, apa peranan kita untuk memastikan kita berada di atas siratim mustaqim yang kita akan baca pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita baca daripada ayat 60 hingga 66 memulakan pengajian kita, bacaan tilawah kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran di penghulu segala hari ini. Kita berada pula dalam majlis ataupun program pengajian Al-Quran kita. Mudah-mudahan bertambah-tambah barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hari ini kita nak meneruskan bacaan kita, pengajian kita di halaman yang ke-346. Kita nak baca terlebih dahulu ayat yang ke-60 sehingga ayat yang ke-66. Sampai ayat 66. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan semuanya, mudah-mudahan sudah bersedia untuk kita mulakan bacaan kita dengan bacaan Murattal Sabah, insya-Allah. Boleh Ustaz? Ya. Sabah ni jadi kaitan dengan waktu pagi Ustaz? Tak. Bukan, dia itu Sabah. Sabah saja. Sabah. Okay. Kalau orang kampung saya, sabar je lah. Sabar. Okay. Kalau Sabah ni dia macam rintihan lah. Rintihan. Antara sifat je lah. Dan dia sesuai je dengan mana-mana ayat. Jadi kita cuba baca pada hari ini, permulaan ini dengan bacaan Murattal Sabah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim, gitulah bacaan daripada ayat 60 hingga 66 untuk kita menyambung halaman 346 Ustaz ya. Terima kasih bacakan sebentar tadi sabar Ustaz ya. Betul Ustaz. Sabar ya. Bukan sabar. Bukan sabar ya. Jadi dengan rintihan Ustaz ya, untuk kita melihat kepada ciri yang seterusnya, ada 5 tambahan ciri orang yang beriman ya. Semalam kita dah lihat pada ayat yang ke-57, iaitu mereka ini musyfiqun. Mereka ini rasa resah, berhati-hati kerana adakah saya ini sudah melaksanakan apa yang Allah suruh, dan kemudian mereka ini selalu membaca ayat-ayat Allah iaitu Al-Quran, beriman kepada ayat-ayat itu. Bukan sekadar baca itu menambahkan iman mereka, dan mereka tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semalam kita sudah lihat. Dan hari ini kita sambung pada ayat 60, iaitu mereka yang memberikan apa yang mereka bersedekahkan ya, walladzina yu'tuna ma atau ya, apa yang mereka berikan, wa atuz zakah, zakat contohnya, ataupun apa yang perlu dikerjakan dengan sebenar-benarnya, wa qulubuhum, apa yang berlaku dalam hati. Kalau kita perasan sebenarnya tambahan sifat ini Ustaz ya, dia banyak sifat hati. Ya, tentang ciri orang beriman pada 11-12 ayat pertama surah Al-Mukminun ini banyak kepada perkara praktikal ya, apa yang ada, walaupun ada elemen khusyuk contohnya, masih lagi banyak fokus pada hati pasal iman Ustaz ya. Iman ni benda yang ada di hati. Maka dalam ayat ini dikatakan mereka ini apa sifat orang beriman tambahan yang diberitahu di sini, iaitu ketika mereka buat ataupun memberi ya, wa qulubuhum wajilah, iaitu hati mereka itu bergetar kerana apa? Takut pada Allah. Ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Anfal pun ada cakap tentang innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gemetar hati bila diingatkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa gemetar? In annahum ila rabbihim raji'un, kerana mereka itu akan kembali kepada Allah, dikembalikan. Macam kita beri contoh sebelum ini Ustaz ya, kita bawa katakan bawa kereta. Kan kalau bawa sampai 180 km per jam itu terlaju bukan nak laju, terlaju, tiba-tiba kan kena tangkap oleh AES kan. Gambar tu kita pun walaupun waktu tu tengah bersemangat ke apa sebagainya, waktu tu dia berpeluh juga Ustaz kan. Pasal apa? Kalau katakan gambar itu hantar, dia akan dihantar pergi ke JPJ dan akhirnya sampai ke rumah dan RM300 contohnya kan. Jadi ini adalah apa yang berlaku kepada orang yang beriman. Apabila dia buat sesuatu, dia takut kena tangkap gambar. Masya-Allah. Dan akhirnya annahum ila rabbihim raji'un. Kalau report ataupun laporan itu tak bagus, dia gementar. Kalau bagus, dia pun gementar. Pasal kalau bagus, adakah 100% markahnya ataupun 50% ataupun 30%. Ketika beri itu, dia tak rasakan bahawa wah, saya ni banyak harta, duit, nah ya, sambil selfie kan, dengan gembiranya ya, tetapi gementar kalau katakan apa yang saya beri ini adalah riya ataupun sum'ah ataupun takbur, maka ianya tidak diterima, malah nanti dapat saman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini cara hati orang-orang beriman berperanan. Disambung lagi pada ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat ya, merekalah orang yang bersegera pada kebaikan, dan yang keduanya wahum laha sabiqun, mereka berlumba-lumba. Jadi kalau kita perasan Ustaz ya, ayat 61 ni lebih kurang macam ayat 56 yang semalam kita tengok, iaitu nusari'u lahum fil khairat. Kami menyegerakan kebaikan, Allah bagi segala-galanya lah, anak, harta kepada mereka. Tapi orang beriman, dia bukan tunggu harta dan anak, dia sendiri yang pergi bersegera menuju Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu bezanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman, iaitu bezanya dia tak menanti Allah bagi harta baru dia pergi kejar, tetapi dia terus bersegera untuk membuat kebaikan-kebaikan yang ada, bantu orang, untuk solat, untuk dia untuk dia bersedekah ya. Dia cepat-cepat, ada peluang sahaja dia bersegera. Apatah lagi hari Jumaat ni Ustaz. Ya, hari Jumaat ni kita doakan tuan-tuan yang belum lagi infak pada hari ini, cari tempat-tempat untuk kita infak. Kalau minggu lepas RM1, dia akan wahum laha sabiqun, dia berlumba-lumba, tak cukup RM1 kot. Kan nak tambah RM2 ya, RM3, ataupun mungkin kalau ada dalam akaun itu ada RM1 juta ya, mungkin dia kata saya bagilah minggu ini 2.5% contohlah ya, dia bagi mungkin 25,000 ataupun 225,000 lah kalau 2.5% tersebut. Jadi ini mindset bersegera, yusari'una fil khairat dan juga sabiqun.
Jadi dia bersegera satu, tapi dia berlumba. Orang berlumba Ustaz, dia bukannya berlumba ya. Kalau naik basikal, lumba basikal tu tak apalah, kita sama-samalah menang kan. Dia tak macam tu. Dia nak kalau boleh dia menang. Dia bukan dia nak kalahkan. Mindset orang buat baik ini bukan pasal dia nak kalahkan kawan kat belakang dia, tetapi kerana dia nak cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan peluang untuk cepat sampai menang kepada Allah ini terbuka pada semua. Dia bukan macam pertandingan dekat Olimpik je seorang dia pemenang nombor satu kan. Tak ada. Bagi Allah ialah siapa bersegera semua boleh menang. Ya, semua boleh menang, dan ini yang kita harapkan. Dengan kita melihat ciri ini, kita cubalah hari ini ya, tambah sikit infak kita, apa lagi hari ini belanja sikit kepada ahli keluarga kita ke, contohnya kan, belanja sikit hari Jumaat ini lebih sikit. Kerana apa? Kerana bila bercakap tentang satu bertanding, kalau yusari'una fil khairat, dia nak segera, ini takut nanti tak sempat Ustaz. Tak sempat, tangguh saya derma minggu depan lah, minggu depan baru tambah, rupanya tak sempat sampai minggu depan. Ini cara orang beriman yang dinyatakan oleh Allah, yang kita harapkan, kita doakan kita dapat laksanakan. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Tetapi dalam masa yang sama ada yang kata bahawa kalau saya nak berlumba ni hari ni RM1, minggu depan RM2, RM3, tapi saya tak ada duit Ustaz. Kan, tak mampu saya. Allah kata tidak diberatkan apa yang ada dalam agama ini. Apa yang ikut kemampuan. Ya, kalau ada orang yang dia punya sabiqun, dia berlumba itu ialah maksimum sampai RM2 dia mampu. Pasal dalam akaunnya ada RM1 Ustaz. Masya-Allah. Tak boleh lah RM1, ada RM2 lah dalam akaun dia. Maksimum RM2 dia bagi. Tetapi kalau orang tu dalam akaun ni ada RM1 juta, dia kata saya mampu bila datang tabung tu ting, kan, bukannya yang senyap tu, yang ting kan. Yang itu maksudnya dia tidak sabiqun, dan mungkin dia rasakan bahawa 1 juta itu masih lagi saya nak guna pasal lama lagi hidup. Yang itu bukan cara berfikir orang yang beriman. Yang kita doakan, kita ingat ayat ini ya, di dalam ayat ini Allah kata apa? Waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Ini menakutkan Ustaz. Ya, insya-Allah. Iaitu pada di sisi kami ada kitab di Lauh Mahfuz itu, amal kita ini dia akan yantiqu. Masya-Allah. Dia bercakap. Ya, dia akan bercakap. Tapi tak peliklah Ustaz ya, zaman sekarang ini. Betul. Apa yang kita buat ni, kalau kita nak rekod 24 jam pun, betul, pakai telefon ini pun dah cukup. Ini Lauh Mahfuz. Lagi hebat cara rekod dengan malaikat dia punya tentera-tenteranya. Jadi semuanya akan dicatat dengan kebenaran, tak ada tertinggal tuan-tuan. Hari ini kita derma RM1 1 sen. Kan, ataupun RM1 1 sen RM1 kan. Itu juga akan dicatat dengan benar, wahum la yuzlamun, tidak akan dikurangkan. Kalau orang manusia ini RM1 tu dia kata apa RM1 kan, bagilah 1000 emas contohnya kan, okey. Tetapi bagi Allah SWT RM1 ya, kalau adalah RM1 tersebut tetap juga dibekalkan. Jadi membawa kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu kallafa, ya, membebankan 8 kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi Allah nak menyatakan bahawa tidak berat, ya, tidak berat apa yang ada. Dan bila kita cakap tentang tidak berat ini, Allah nak membawa kita pada ayat 63 Ustaz. Betul. Kita baca sedikit ayat 63 ini agar kita jelas. Sebenarnya Allah bagi tahu ciri orang beriman, bawah ini ciri orang yang tidak memilih jalan iman. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fatih Ustaz Fazrul. Menarik analogi tadi ya. Berlumba tadi tu, bukan kita nak dia kalah, tak. Bukan. Itulah berlumba tu, nak mencapai tu hak nombor 1. Dia pun nak berlumba juga, nombor 1 juga. Semua orang boleh nombor 1. Dia kalau dekat kelas itu, dekat Olimpik itu, satu tu nombor 1 tu seorang je Ustaz. Betul. Jadi alhamdulillah kita ada Allah. Betul Ustaz. Jadi mudah-mudahan kita semua dipermudahkan Allah SWT untuk berlumba-lumba pada jalan Allah SWT. Kita nak baca ayat 63 Ustaz. Betul. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni dhalik ولهم أعمال من دون ذلك
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan daripada memahami Al-Quran ini, dan mereka sudah terbiasa melakukan perbuatan buruk ya, yang terus mereka amalkan. Ini Allah nyatakan maksudnya qulubuhum, hati mereka itu ghamratin min hadza. Apa maksud ghamratin min hadza? Ghamratin ini telah dah kita jumpa perkataan ini pada ayat yang ke-54 semalam ya, fadharhum fi ghamratihim hatta hin, iaitu biarkanlah mereka bingung dalam kesesatan. Kalau katakan mereka bangga dengan jalan hidup agama kesesatan yang ada, maksudnya itu semalam kita bincang. Jadi Allah ulang balik ya pada ayat 63 ini, hati itu sesat daripada min hadza. Apa hadza itu? Quran, masyaallah ya, daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, walahum a'malun, mereka punya amal itu dia buat sahaja ustaz ya, dia terus beramal, nampak macam baik, dia beramal, dia bekerja, cari duit, lepas tu nak cuti, lepas tu kerja lagi, lepas tu bercuti, lepas tu kerja lagi, itu je dia punya pusingan dia, dan dia rasa bahawa inilah jalan hidup kami. Dia tak ada rasa dia nak berjuang, kerja dapat duit, dia nak derma perjuangkan agama, dia tak ada, kerana dia rat race istilahnya ya, dia macam apa istilah rat race ni, macam tikus tak ni dalam yang pusing tu, kejar dah mati kan. Jadi ini adalah hatta idza akhadna, sampai satu masa Allah kata kami akan timpakan kepada mereka azab ya. Mutrafihim ini adalah orang-orang kaya. Dia bila dia kerja, dia jadi dulu tak berapa kaya, lepas tu jadi kaya. Betul. Dia jadi orang yang berpengaruh, dan akhirnya mereka idza hum yaj'arun, ini mereka berteriak ustaz. Ya, dalam azab itu mereka berteriak pasal apa? Pasal mereka terkejut bahawa rupanya hidup ini ada tujuan. Tujuannya adalah menuju kepada Allah, menuju akhirat, bukannya hanya duduk di sini kerja makan gaji ataupun bisnes dapat duit, pergi bercuti, pergi berhibur, lepas tu kerja lagi habis mati. Bukan itu kehidupan yang ada. Jadi pada ayat 65 Allah kata la tajarul yaum, jangan kamu menjerit ya, yang menjerit kesakitan pasal apa? Innakum minna latunsorun, kamu tidak akan dibantu. Allah. Mengapa tak dibantu? Dulu dekat atas dunia ini tak nak bantu agama Allah. Sebabnya tuan-tuan, kita baca Quran satu, tapi kita akan perjuangkan Quran ini ya dalam keluarga kita, dalam organisasi kita. Kerana apa? Kerana kita tolong Allah, Allah akan tolong kita. Jadi insya-Allah kita akan tengok lagi apa lagi perangai-perangai orang yang tidak beriman agar kita dapat jauhkan, agar kita jadi orang yang beriman. Menarik surah ini, orang beriman Allah beritahu, tapi nak tahu juga apa orang tak beriman buat yang memastikan kita jangan terjebak ke dalam kancah tidak beriman ini. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي تهامي يا معدن الجود. Telah lama aku menanggung rindu padamu, jiwa dan tubuhku pilu jauh darimu. Setiap detik nafasku ingat padamu. Dengarlah luahan ini, duhai nabiku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad.
Salawat dan salam buat junjungan besar kekasih kita yang kita rindui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tambah pula kita berada di penghulu sekali hari ini Ustaz Fazrul ya. Perbanyakkan ucapan salawat dan salam. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya ya, saya ni bab rindu pada Nabi ni kurang sikit lah kan. Kalau ada yang tertanya begitu tuan-tuan, adik-adik ke ya, kita kena ingat kita macam ada mak ayah lah. Ya, mak ayah di mana kita rindu mak ayah ke tidak, kan. Kalau kita berjauhan ya, dari situ kita akan dapat, kalau mak ayah ini kita rindu ya, sama ada kita dah jumpa rentas negeri ke belum, kerana mereka buat baik, ya, mereka jaga kita. Ada seorang insan yang lebih lagi prihatin tempat kita baik di sini sampai ke akhirat sana, bukan sekadar jaga 20 tahun. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak nampak pun ya, tetapi beliau amat prihatin. Dan lebih daripada itu yang terus kita tak nampak, al-ghaib, Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu untuk bertemu agar kita jumpalah ya, insan yang amat mulia ini, insya-Allah. Subhanallah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, itu tadi sedikit petikan nasyid dari Mesut Kurtis dan juga terjemahan dia disampaikan oleh abang-abang intim kita. Mudah-mudahan dapatkan yang original, insya-Allah. Seperti biasa, kita nak singgah seketika ke ruangan tajwid kita. Kita nak melihat apa ulang kaji kita hari ini tentang tajwid, dan kita masih lagi ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan semuanya, iaitu tentang kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku ketika menyebut huruf-huruf yang tebal. Antaranya iaitu yang terdapat dalam halaman yang kita belajar pada hari ini, halaman yang ke-346. Pertama, contoh yang pertama, menukarkan huruf ta kepada ta. Contoh ayat yang ke-62 kan. Itulah huruf ta kepada ta. Waladaina kitabun yantiqu. Tu. Yantiqu. Kita tertukar kepada ta. Yantiqu. Tiku, tipis jadi, nipis jadi ta tu. Jadi ta. Satu. Contoh yang pertama dalam ayat yang ke-62. Seterusnya contoh yang kedua, juga pada ayat yang ke-62, menukarkan huruf wa kepada zal. Ayat dia, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa hum la yuzlamun. Huruf wa kat sini dia berada dalam keadaan sukun ataupun mati baris dia, tapi tetap kena ada tebal dia juga. Wa hum la kadang-kadang tertukar jadi zal. Wa hum la tertipis. Salah tu. Jadi kena hati-hati. Wa hum la yuzlamun. Baik. Contoh yang ketiga yang berikutnya, iaitulah dalam ayat yang ke-66, kita menukarkan ataupun tertukar huruf sad kepada huruf sin. Jadi nipis. Ayat yang ke-66, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'qabikum tankisun. Sepatutnya tebal, tapi kadang-kadang kita tertukar ataupun kita menukarkan huruf sad tu kepada sin, bunyi tankisun. Kan beza bunyi dia tu. Bunyi huruf sad, bunyi huruf sin berbeza. Kalau sad bunyi dia tankisun, kalau sin tankisun. Jadi kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berbeza ataupun kena bezakan bunyi huruf-huruf yang tebal dengan huruf-huruf yang nipis. Contoh yang kita berikan tadi, ada 3 huruf tadi. 3 huruf. Dan kita ingat 7 huruf tebal itu, khussa dagtin qil khasad dad ghain ta qaf za. 7 huruf. Huruf-huruf isti'la, huruf tebal. Wallahu a'lam. Selamat mencuba, insya-Allah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi untuk kita mengetahui sekali lagi kita masih lagi dalam siri huruf tebal. Tebal Ustaz ya. Tebal dan nipis untuk kita memastikan kita baca dengan tepat, dan insya-Allah tepatnya itu memberi kesan Ustaz ya. Dia mat panjang pendek pun dia dah memberi kesan makna, apatah lagi tebal dan nipis ini akhirnya nanti dia zal ya, semua itu memberi kesan dan ketenangan sebenarnya untuk hati kita, kerana hati kita ni dia ada frekuensi
berkongsi ni Ustaz ya. Dia kalau dengan Quran yang betul ni dia dengar tenang dia. Kalau tidak dia rasa macam kan taklah sampai macam heavy metal punya lagu, tetapi ini macam tak berapa menenangkan. Betul, ya. Jadi ini perkara penting untuk kita belajar dan teruskan beramal. Kita baiki sikit demi sedikit Ustaz ya. Kita nak meneruskan ya kepada halaman 346. Kita sudah baca sehingga ayat 66 sebentar tadi untuk kita melihat antara ciri yang Allah ingatkan tentang orang-orang yang tidak beriman ini. Qad kanat ayati, kami telah pun membacakan ataupun tutla alaikum ya, maksudnya ayat-ayat kami ini telah kami bacakan kepada kamu, fakuntum ala aqabikum tanqisun. Ayat yang Ustaz bagi contoh sebentar tadi ya. Apa maksudnya? Ayat 66 itu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang ya. Aqabikum tanqisun ini maksudnya dia macam kalau orang naik kereta Ustaz ni, orang nak pergi ke depan kan. Dia kalau boleh dia duduk dalam kereta tu, dia nak pergi ke belakang. Dia Ustaz memandu dia dah naik kereta ni. Ni bukannya pasal dia jalan kaki ke apa. Ustaz dah memandu, dia kata Ustaz, mengapa kereta ni ke depan kan? Kita nak ke belakang. Ini adalah contoh bila orang dibacakan ayat Quran, dia tak nak dengar ataupun tidak memberi perhatian. Jadi sebenarnya dalam ayat ini ya, perbincangan daripada Ibnu Kathir ya, dia menyatakan ataupun Imam As-Sa'adi dia menyatakan bahawa Quran ini dia akan bawa kita maju ke depan Ustaz. Ada orang kata kalau bersama dengan Quran nanti tak maju, tak produktif. Sebenarnya kalau Quran yang difahami, nanti kita akan tengok pada ayat seterusnya nanti, kalau difahami Quran ini akan bawa kita ke depan. Macam bawa kereta tu memang ke depan Ustaz. Ya, dia bukannya kita naik kereta ke belakang langgar dinding. Tak ada. Bukan itu ciri Quran yang Allah nyatakan, yang Allah berikan ini sebagai hadiah. Jadi bagaimana kita nak memahami lagi mengapa ada orang yang bila dapat peluang ke depan maju tapi dia masih lagi nak patah ke belakang. Ayat 67 hingga 74 kita baca bersama. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, jom kita sambung bacaan kita bermula ayat yang ke-67 sehingga ayat akhir ayat 74 halaman 346. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya, ayat yang ke-61 tadi menyeru kita untuk berlumba-lumba, berbuat kebaikan, kebajikan. Jadi jemput tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang di ruangan Facebook tu, sebar-sebarkan, kongsi-kongsikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Pengajian kita hari ini sudah memasuki surah Al-Mu'minun di halaman yang ke-346. Setiap hari, setiap hari ada, subhanallah kan. Jadi sabar-sabarkan insya-Allah. Jom kita cuba bacaan kita, bacaan Murattal Hijaz ayat yang ke-67 sehingga 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن
bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 67 hingga 74 untuk kita meneruskan lagi apakah yang berlaku saatnya respon daripada orang-orang yang dibawakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tutla alaikum ya ataupun qad kanat ayati tutla alaikum. Mereka itu dibacakan ayat-ayat Allah, dibawakan, diingatkan oleh Nabi, tetapi mereka itu Nabi nak bawa mereka ke depan, maju ke depan, mereka itu nak patah ke belakang dengan berpaling ya, tidak mahu menyahut seruan Quran yang dibawakan ayati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab mereka buat begitu? Mustakbirin. Mustakbirin ini berbeza dengan takabur Ustaz ya. Takabur ini orang yang sombong ya, dia nak menampakkan. Mustakbirin ini kadang-kadang dia tak ada apa pun, tapi dia nak jadi orang yang ada apa-apa. Ya, dia tak ada pangkat, dia nak ada pangkat, kemudian dia berniat untuk tunjukkan saya ni tak jadi orang yang dipilih, saya mahu dipilih oleh orang ramai agar saya ini terkenal. Dan akhirnya apa yang berlaku, mereka ini selain daripada sombong, bihi ini dengan apa? Dengan Kaabah yang ada, dengan Kaabah yang ada, dengan segala apa. Kalau orang musyrik di Mekah itu, mereka berbanggalah, oh kami ini adalah penerus legasi Nabi Ibrahim, dia kata begitu. Tetapi sebenarnya mereka bukan atas dasar ayati sebentar tadi dengan kebenaran. Jadi mereka buat apa? Salah satu aktiviti mereka samiran tahjurun, iaitu mereka ni suka bercakap-cakap pada malam hari. Biasanya selepas daripada orang tawaf ke apa ke, berborak-borak, dia kata dia duduklah, kita boleh bayangkanlah kan, borak-borak dia sambil nyenggeng tu Ustaz ya. Tahjurun, mengutuk kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman. Samiran ini lebih lagi istilahnya ini bercakap di malam hari Ustaz ya. Itu yang dari segi sunnah Nabi sebenarnya. Kita kalau lepas sembahyang Isyak itu kita tak digalakkan banyak bercakap-cakap perkara yang sia-sia ya. Kalau majlis ilmu ke okeylah kan, tapi kalau pergi mengopi, dia pasal makin lewat malam kita punya will power kita ini dia makin tak kuat. Will power ni kita punya disiplin diri. Jadi dia dah cakap merapu-rapu dah. Jadi itu sebabnya mengapa kalau di rumah ke, kalau main internet ke tuan-tuan ya, menjelang tengah malam itu kalau ada kelas apa okey, tapi habis tidur ya. Itu antara sunnah Nabi, kita harap kita boleh hidupkan, kerana kita tidak mahu jadi samiran ya. Lebih daripada ini ialah dia menyebabkan mereka ini jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 68 ya, ayat 68. Jadi kalau kita tengok tadi sombong, ayat 68, afalam yadabbarul qaul ya, apakah mereka tidak mentadabbur kepada al-qaul, kepada al-Quran, ataupun pada mereka itu lam yati abaahumul awwalin ya. Pada ayat 68, tidakkah mereka merhati, menghayati firman Allah, ataukah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada mereka nenek moyang mereka dahulu. Perkataan ini lebih kurang macam zaman Nabi Nuh ya. Nabi Nuh mereka kata kita tak ada siapa pun ingatkan kita, okey je kita, mengapa pula kena ada Quran kan.
Allah kata bahawa mengapa mereka tak tadabbur? Pasal dengan tidak tadabbur ini orang jadi sombong, Ustaz. Dengan tak tadabbur orang bercakap kutuk orang lain. Dengan tak tadabbur macam tadilah ayat 66 tadi. Nabi nak bawa maju ke depan, tetapi rupanya dia nak ke belakang. Pasal dia tidak tadabbur. Dengar sahaja tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ini seruan untuk kita sama-sama tadabbur. Aktiviti kita My Quran Time ni, Ustaz, sebenarnya untuk kita, sepatutnya Quran ni boleh bawa ke depan, ya. Tetapi kalau ia tak ditadabbur, itu dia jadi saya ni 30 juzuk habis dah 30 kali dalam hidup. Dia nak takabur, takbur. Itu takbur. Tapi kalau katakan mustakbirin, dia tak baca lagi 30 juzuk 30 kali tu. Dia kata sebenarnya kita sikit lagi ni 30 kali 30 juzuk kita khatam. Tak khatam lagi. Ya. Dia kata orang lain yang khatam, saya belum lagi, kan. Jadi jangan sampai begitu. Ataupun ada aktiviti ataupun ada juga kebiasaan masyarakat, Ustaz, dia bagi satu juzuk dia kata saya dah khatam dah. Rupanya 29 orang lain baca, dia baca Al-Fatihah surah Al-Baqarah yang pertama itu saja. Jadi itu pun kita kena perhatikan sebenarnya. Pada ayat 69 Allah bawa lagi, ya. Jadi sebenarnya di sini Allah bawakan kepada kita banyak sifat-sifat, ya, sifat-sifat orang yang tidak beriman ini. Mereka kenal Nabi tapi mereka ingkar, mereka menidakkan. Ayat yang ke-70 itu mereka tuduh Nabi gila, ya. Dan pada ayat yang ke-71 itu Allah menyatakan walawittaba'al haqqu ahwa'ahum. Ini mereka nak kalau boleh ikut hawa nafsu mereka. Kalaulah dunia ini, Ustaz, matahari ikut hawa nafsu kita, mengapa awal sangat subuh ni, contohnya kan, rasanya habis masjid-masjid, Ustaz, bergaduh. Betul, sebab rumah ni nak bangun lewat, rumah ni nak bangun awal dah. Jadi kalaulah itu yang berlaku, kan. Jadi tetapi ada agama, ada cara fikir manusia tanpa Quran, dia macam tu, Ustaz. Dia ikut kepada diri dia sampaikan ada yang ketika ada kaunseling, ya, dia sesi kaunseling, dia bila dia cakap lelaki dia ada buat masalah dekat luar, dia kata kalau nak buat masalah tu buatlah dalam rumah. Dia sampai idea-idea pelik yang songsang dibawakan apabila seorang kaunselor, seorang doktor, seorang engineer, jurutera, kalau tidak ada Al-Quran, dia akan beri pendapat-pendapat yang merosakkan. Kita baca ayat 71 sekali lagi untuk kita memastikan kita jangan sekali terjebak kepada perkara ini. Silakan. Betul, baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan. Ayat yang ke-71 kita nak baca sekarang ni, panjang ayat dia, tapi kita boleh wakaf tadi, kita ada baca tadi, kan. Boleh kita berhenti kalau sampai, tak ada masalah, insya-Allah. Kita cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 71 menceritakan kepada kita kalaulah ikut pada hawa nafsu, rosak, ya, kepada alam ini, langit dan bumi. Tetapi mereka berpaling, Ustaz, ya, kepada zikr, peringatan daripada Allah dengan Al-Quran ini, kerana mereka merasakan Quran ini tak relevan. Padahal sebenarnya Allah gunakan perkataan bizikrihim ini, sebenarnya semua dalam Quran ini cerita pasal kamu, kan. Walaupun ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa ke apa ke, dia cerita mengingatkan kepada kamu apa yang sepatutnya berlaku. Jadi ayat 72 73 itu, adakah kamu minta upah daripada mereka, ataupun sebenarnya upah daripada Allah itu lebih baik? Teruskan mengajak kepada siratim mustaqim. Jangan layan orang-orang yang nak mengikut hawa nafsu ini. Ini ayat 72 73 yang membawa kepada resolusi kita. Kita sama-sama perhatikan.
Yang pertama daripada halaman 346 ini, kita sebagai orang beriman perlu ada rasa gemetar ketika memberi ataupun beramal kerana kita khawatir tidak diterima amal kita. Yang kedua, kita buat kebaikan sebanyak mungkin kerana ia dicatat dan satu pun tidak akan dikurangkan ataupun dizalimi. Dan yang ketiga, kita fokus dan beri perhatian ketika ayat Al-Quran dibacakan agar kita sentiasa mendapat manfaat, tidak takbur dan juga kita tidak lari ataupun makin mundur ke belakang. Silakan. Terima kasih. Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di penghulu segala hari ini kami tadahkan tangan kami memohon ke hadrat-Mu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu bapa kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, amalan kami sangat sedikit ya Allah. Lebih malang lagi jika yang sedikit itu pula tidak diterima, tidak diangkat oleh-Mu ya Allah. Maka ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Tolong kami untuk kami memperbaiki, memperelokkan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari Jumaat penuh barakah ini. Dijemput tuan-tuan kita menjadi orang yang yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Banyak melakukan kebaikan, berlumba-lumba kita bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, kerana kita yakin bahawa sumbangan tuan-tuan inilah untuk kita membuat lebih banyak kebaikan, dan kita berlumba-lumba agar kita mampu membawakan nilai Al-Quran ini ke dalam masyarakat dalam pelbagai media dan ianya diterima Allah, terutama pada amalan hari Jumaat ini. Kita bertemu lagi ulangan pada malam ini dan juga pagi esok. Terus kita menyambung ulang kaji ya halaman 6 halaman pada minggu ini. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.